Berapa ramai hari ini yang amat-amat mengambil tahu dan mengambil berat persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hayat dan kehidupan Rasulullah. Berapa ramai yang mengambil tahu tentang sejarah Nabi. Berapa ramai yang menganalisa tentang kehidupan Rasulullah. Siapakah isteri-isteri baginda? Siapakah anak-anak baginda? Siapakah cucu dan cicit baginda? Kita ambil tahu atau tidak, atau kita memandang mudah dan enteng tentang perkara ini. Iklan sekejap tuan-tuan. Sila alihkan kenderaan kerana ada yang menghadang kereta nak keluar. Kereta Proton Pesona. Proton Pesona tak dinyatakan color pula sini. Plate NCG 321. NCG 321. Lawa plate dia. Kereta Proton Pesona. Minta alihkan kenderaan anda untuk memudahkan urusan keluar masuk kenderaan. Sekian, terima kasih. Baik. Dan ini akan terjawab. Apa yang berlaku dalam kehidupan kita sesuai atau tidak, apa yang kita dakwa, apa yang kita sebut dengan tuntutan praktikal dan pelaksanaan terhadap diri Rasulullah dalam kehidupan kita. Kembali kepada kisah tadi. Bahkan bila itu yang dijawab oleh Rasulullah di hadapan para sahabat, Rasulullah mengambil peluang untuk melakukan dialog dan soal jawab di antara beliau dengan sahabat-sahabat baginda tadi. Lantas Rasulullah mengeluarkan satu persoalan. Tahukah kamu siapakah yang paling ajaib imannya? Rasulullah tanya sahabat-sahabat di hadapan beliau ni, siapakah yang paling ajaib iman dia? Lalu ada sebahagian sahabat menjawab, yang paling ajaib imannya ialah para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Rasulullah mengatakan tidak. Mana mungkin malaikat itu tidak beriman kepada Allah, sedangkan malaikat mempunyai kedekatan, kehampiran dan kekoriban dengan Allah. Mereka tu dah sememangnya dekat, hampir dan qarib dengan Allah. Mana mungkin mereka tak akan beriman dengan Allah. Sedangkan salah satu sifat malaikat ni, mereka hanya mengikuti, taat dan setia kepada perintah Allah, tanpa sesekali mereka menafikan walau satu pun perintah ataupun peraturan yang datang daripada Allah. Lalu bila soalan ini salah, dijawab oleh sahabat-sahabat lain yang mengatakan bahawa yang paling ajaib imannya ialah para utusan Allah yang namanya Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Lalu bila sahabat menjawab para Nabi dan Rasul yang paling ajaib iman mereka, Rasulullah juga menafikannya tidak. Mana mungkin para utusan Allah yang namanya Nabi-Nabi, yang namanya Rasul-Rasul tidak beriman kepada Allah, sedangkan wahyu-wahyu turun pada mereka. Wahyu turun pada Nabi, wahyu turun pada Rasul, mana mungkin mereka tak akan beriman kepada Allah. Lalu bila sekali lagi dinafikan jawapan tersebut, ada sebahagian sahabat menjawab, kamilah sahabat-sahabat kamu wahai Rasulullah yang paling ajaib imannya. Lalu sekali lagi dinafikan oleh Rasulullah, tidak. Mana mungkin kamu sahabat-sahabat aku tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya sedangkan aku hidup dan berada di tengah-tengah kalian. Aku hidup sekali dengan kamu, boleh bermuamalah, boleh berkomunikasi, boleh berinteraksi dengan kamu. Mana mungkin kamu tidak beriman? Tetapi apakah jawapan yang paling benar dan paling tepat? Lalu dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ialah satu umat yang akan datang selepas kewafatanku.
Mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Mereka membacakan ayat-ayat Al-Quran dan selebihnya mereka beriman dengan keseluruhan kandungan-kandungan dan isi-isi Al-Quran. Mereka dah beriman pada Allah, mereka beriman pada Rasul, dan disifatkan mereka ni membaca ayat Al-Quran dan mereka beriman dengan semua kandungan-kandungan dan mereka beriman dengan isi-isi Al-Quran. Umat tu akan datang selepas kewafatan Nabi. Berbahagialah mereka yang beriman dan bertemu denganku. Tetapi 7 kali bahagia. Nabi sebut 7 kali bahagia mereka yang beriman tetapi tidak bertemu dan berjumpa denganku. Sedangkan mereka tetap beriman pada Allah, beriman pada Rasul dan beriman pada Al-Quran. Sahabat-sahabat adalah orang yang beriman, sahabat-sahabat adalah juga manusia yang bertemu dengan Rasulullah. Satu kelebihan, advantage yang Allah campakkan pada mereka hidup pada zaman Nabi. Boleh duduk dekat dengan Nabi, hari-hari tengok Nabi, mendengar syarahan Nabi, mendengar penjelasan Nabi, mendengar pendetailan tentang agama daripada Nabi. Bila mereka bermasalah, mereka boleh suarakan terus permasalahan mereka kepada Rasulullah. Mereka hidup susah dan senang bersama Rasulullah. Mereka berdakwah dan berjihad bersama Rasulullah. Itu kelebihan yang Allah berikan pada mereka. Tapi kali ini Rasulullah sebut 7 kali ganda tuan-tuan dan puan-puan. Berbahagialah mereka yang beriman tapi tak pernah jumpa Nabi. Tak pernah tengok Nabi, tapi mereka ni beriman pada Allah, Rasul, Al-Quran, dan mereka amat-amat mengasihi Nabi. Sayang Nabi, cinta Nabi, dan selalu merindui Nabi. Itulah saudara-saudaraku. Itulah ikhwan-ikhwanku. Tuan-tuan dan puan-puan, bila mana Rasulullah merindukan umatnya yang terakhir, umatnya di akhir zaman. Jadi apakah persediaan-persediaan? Apakah keperluan-keperluan yang seharusnya kita titik beratkan dan kita perhatikan untuk menjadi sebagai umat Muhammad yang terbaik di akhir zaman? Benda yang paling penting yang ditinggalkan oleh Nabi 2 benda. Yang ada jaminan, ada cop jaminan tidak akan tersesat buat selama-lamanya. Itulah yang diwasiatkan oleh Rasulullah, Al-Quran dan juga sunnah-sunnahnya. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, berpegang teguhlah saya termasuk anda semua dengan 2 sumber yang ditinggalkan dan diwasiatkan oleh Nabi. Sesungguhnya dalam Al-Quran berisi kalam-kalam, firman-firman dan perkataan-perkataan Allah. Di dalamnya sudah ditetapkan peraturan-peraturan, hukum hakam, kisah-kisah yang sendiri dipilih oleh Allah untuk diletak dan digezet di dalam penceritaan Al-Quran. Di dalamnya berisi 3 manhaj yang paling penting. Itulah yang disebut sebagai akidah, itulah yang disebut sebagai syariat, dan itulah yang disebut sebagai adab, atau kita panggil akhlak, atau kita panggil etika, atau kita istilahkan sebagai tasawuf. Dalam sunnah-sunnah Nabi adanya penghuraian, adanya penjelasan daripada ayat-ayat yang bersifat umum. Sebagai contoh, bila mana Allah memerintahkan supaya mendirikan salat, Allah tidak suruh kita mengerjakan salat, tapi Allah suruh kita mendirikan salat, aqimis salat. Dan pelaksanaan salat itu tidak ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Jadi bagaimana kita nak memanifestasikan pelaksanaan dan praktikal salat kecuali melihat kepada sunnah-sunnah Nabi.
yang diriwayatkan daripada sahabat-sahabat yang hidup pada zaman tersebut, yang melihat bagaimanakah bentuk, bagaimanakah tata cara solat yang sebenar yang diambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya diwariskan kepada kita sampailah sekarang. Dan begitu juga ibadat-ibadat umum yang lain yang memerlukan kepada penghuraian dan penjelasan daripada hadis. Dan kita pun tidak boleh berfikir bagaimana hari ini boleh muncul dan wujudnya sesetengah aliran yang menggelarkan diri mereka sebagai Quranis, yang menggelarkan diri mereka sebagai anti hadis, yang menggelarkan diri mereka sebagai golongan-golongan yang tidak mau menerima sumber yang kedua yang disebut hadis kecuali hanya berpandukan kepada Al-Quran. Bagi mereka Al-Quran itu sudah lengkap. Bagi mereka Al-Quran itu sudah komplit. Benar, Quran itu lengkap, Quran itu komplit. Tetapi sebahagian daripada syariat, sebahagian daripada pelaksanaan ibadat-ibadat itu memerlukan penghuraian, memerlukan penjelasan daripada Rasulullah bagaimana nak melakukan ibadat tersebut. Bahkan sejauh ibadat-ibadat yang terangkum di dalam rukun Islam memerlukan hadis Nabi dalam bidang penjelasan dan penghuraian. Cara kita nak berpuasa banyak dijelaskan melalui hadis-hadis Nabi. Sahnya, batalnya, rukunnya, syaratnya dalam hadis Nabi. Begitu juga dengan pelaksanaan zakat, juga ada dalam hadis Nabi. Begitu juga pelaksanaan haji dan umrah, tata caranya ada dalam hadis Nabi. Kalau kita tak mau berpegang dengan sumber yang kedua ini, mana mungkin kita nak melaksanakan ibadat dengan sesempurna mungkin sebagaimana yang telah diwariskan oleh Rasulullah. Dan ini disebutkan di dalam satu mukaddimah buku. Siapa yang diikuti oleh golongan ini? Iaitu Profesor Dr. Golzaiha. Apa Golzaiha sebut? Ini seorang orientalis yang amat memusuhi Islam. Dialah yang membawa agenda anti hadis. Dalam mukaddimah bukunya apa yang dia sebut? When we seek religious instruction from Muhammad or any other society beside God, we support Satan in his claim that God need a partner. Bila mana kita mencari panduan agama, when we seek religious instruction from Muhammad, kita nak cari panduan agama, gagasan agama daripada Muhammad, when we seek religious instruction from Muhammad or any other society beside God, ataupun kita mencari sumber-sumber lain selain daripada Allah, kita ambil panduan agama daripada Muhammad dan kita ambil panduan agama daripada sources-sources, sumber-sumber selain daripada Allah. Ini bermakna kita menyokong pendapat syaitan. We support Satan in his claim. Apa dakwaan syaitan? God need a partner. Tuhan ini memerlukan rakan kongsi dalam mengimplementasikan syariat-syariat, hukum-hukum dan peraturan daripadanya. Seolah-olah Quran tu dah lengkap, Quran tu dah cukup, itu dah memadai. Tiba-tiba kena topak pula dengan hadis-hadis Nabi Muhammad, kena topak pula kenyataan-kenyataan daripada Muhammad, seolah-olah Allah memerlukan rakan kongsi dalam mengimplementasikan syariat-syariat dalam agama ni.